My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufaz. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala peluang kita bertemu pada hari ini My Quran Time. Baca, faham, amal. Bersama kita pada hari ini Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Masya-Allah. Kita bertemu dengan tuan-tuan pada hari ini. Moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah berada dalam keadaan ceria gembira. Kita ingin mendapat lebih banyak lagi hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat hadiah, kita akan rasa belum lagi dapat dah rasa gembira. Bila kita dapat hadiah ini, kita akan buka hadiahnya satu persatu daripada halaman 17 pada hari ini, di mana kita akan sama-sama melihat menyambung kepada pelajaran kita, apakah mesej yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Jom kita buka mushaf, sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya membacakan surah Al-Fatihah, memimpin tuan-tuan yang berada di rumah, di mana surah Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran, untuk kita mengingatkan kepada kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hidayah itu ada kaitan dengan hadiah yang telah kita pelajari ya. Bila kita dapat hadiah ini kita suka sangat, belum lagi dapat ya. Bila kita dapat itu, kita bukan sekadar kita simpan, tetapi kita akan buka, kita akan ingat hadiah ini daripada siapa, dan inilah hidayah yang kita mohon Allah berikan kepada kita peluang pada hari ini ya. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami hidayah, itu maksudnya kita minta hadiah banyak-banyak daripada Allah, paling kurang 17 kali sehari, dan kita tidak mahu jadi orang-orang yang dimurkai ya. Orang dimurkai ni Ustaz ya, sebenarnya dia dapat hadiah, dia tak rasa itu nikmat ya. Malah kita baca dalam ayat yang ketujuh itu, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat. Pasal ada orang dapat hadiah tapi dia pergi buang hadiah, ataupun dia dapat hadiah, dia persoalkan hadiah ni, mengapalah hadiah begini, mengapa bagi hadiah ini. Itu adalah orang yang dimurkai. Itulah yang kita belajar daripada surah Al-Baqarah. Setakat ini kita sudah pun hadir pada halaman nombor 17.
Jom sama-sama kita melihat sinopsis apakah ringkasan yang kita akan baca pada hari ini. Baik, kita bermula dengan ayat 106 hingga 108, bukti adanya penghapusan hukum-hukum syariat. Nanti kita tengok istilah nasih ataupun mansukh, ya. Apa maksud mansukh ini? Apa yang dibatalkan? Apakah yang ada dalam Alkitab? Itu yang pertama. Pada ayat 109 hingga 110, sikap ahli kitab terhadap kaum mukminin, ya, kepada orang-orang beriman. Jika kita beriman, tuan-tuan sekalian, ya, kita nak tahu macam mana kita nak menghadapi orang-orang ahli kitab, ya, walaupun mungkin ada yang kata ada ke ahli kitab dekat Malaysia, nanti kita bincang. Dan yang ketiganya kaum Yahudi dan Nasrani, pandangan masing-masing tentang lawannya. Dia Allah simpulkan dalam satu ayat nanti bahawa sebenarnya mereka itu angan-angan kosong. Ya, nak masuk syurga, dia kata mereka akan masuk syurga, tapi sebenarnya angan-angan kosong. Mengapa? Itu yang kita nak baca, kita nak belajar, kita nak tilawah pada hari ini. Jom sama-sama kita mulakan dengan ayat 106 hingga ayat 109 bersama dengan Ustaz Tirmizi. Terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, sidang penonton, para sahabat-sahabat Al-Quran Karim sekalian. Alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak dan rasa bertuah mengucapkan alhamdulillah diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi untuk bersama dengan kalamnya, kitabnya Al-Quran dalam My Quran Time. Kita baca, kita cuba memahami dan kita cuba sama-sama untuk mengamalkan apa yang kita baca dan juga kita faham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita pencerahan satu muka surat hari ini. Ya, muka surat yang ke-17. Bagaimana kita nak menjadi orang-orang yang berjaya walaupun disebut tentang ahli kitab, golongan Yahudi dengan sifat tercela mereka, kedengkian mereka, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pengajaran kepada kita untuk kita menjadi orang-orang yang berjaya, insya-Allah. Insya-Allah. Ayat ke-106 hingga yang ke-109 sah. 9, ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ayat 106 hingga 109 Ustaznya yang kita baca sebentar tadi tuan-tuan menyambung kepada halaman ke-16. Allah membawakan, kalau kita melihat ayat 105 semalam kita berbincang tentang orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik tidak menginginkan diturunkan sesuatu kelebihan pun kepada orang-orang yang beriman. Ya, mereka nak pilih Ustaz ya. Okey, kalau boleh Rasul geng kami, kalau boleh kelebihan untuk kami, yang tak bagus untuk awak. Lebih kurang begitulah ya. Tapi sebenarnya Allah kata Allah boleh bagi apa-siapa sahaja rahmat yang Allah nak berikan, pasal kurniaan Allah itu adalah hebat dan Allah berkuasa. Ya, Allah berkuasa. Jadi pada ayat 106, ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, maksudnya kami tidak nyatakan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Pasal orang-orang Yahudi, mereka Bani Israel ini mempersoalkan Ustaz ya, bahawa mengapa ada syariat pada zaman Nabi Musa, Bani Israel itu dibatalkan kan, ataupun tak ada lagi ya, ataupun dikurangkan ya. Contohnya dari segi hukum makanan dalam Yahudi, mereka itu amat strict ya, tetapi bila masuk kepada agama Islam dalam al-Quran tidak setegas macam Bani Israel. Contohlah ya, selain daripada cara bertaubat, macam-macam yang kita akan belajar lagi pada halaman yang akan datang. Maka Allah kata apa sahaja yang Allah gantikan ataupun yang Allah bawakan itu adalah lebih baik ataupun sama. Ada yang sama, maksudnya kalau dalam Taurat ada surah solat, dalam Quran ada solat, dalam Taurat ada zakat, di dalam Al-Quran pun ada zakat, sama. Tetapi ada yang lebih baik yang Allah berikan ya, dan Allah hujungkan, itu yang pentingnya, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tak tahu ke bahawa Allah ini amat berkuasa? Maksudnya nak ceritanya ialah siapa yang berkuasa sekarang ni? Kan mereka mempersoalkan Allah memberikan peraturan-peraturan yang sesuai ataupun lebih baik. Allah highlightkan Allah ini yang berkuasa. Itu yang pertama, ayat 106. Ayat 107, alam ta'lam, tak tahu ke kamu? Bercakap tentang tak tahu ini, sebenarnya mereka tahu Ustaz. Dari segi intelek, orang Yahudi ini tahu Allah berkuasa ya, Allah yang segala yang ada di muka bumi ini, mulkus samawati wal ard, kerajaan Allah, mereka tahu. Tapi di sini tahu, tapi di sini tidak mengakui. Hati mereka itu ada penyakit. Yang ini kaitan dengan kita pada tahun ini ialah kadang-kadang kita dekat sini tahu itu peraturan Allah, tapi di sini kadang-kadang rasa tak apalah kan, sekali-sekala kan. Okey, bercakap tentang solat tahu on time, tapi di sini cakap tak apa kot, saya lewat sikitlah hari ni pasal dah baca banyak Quran, contohnya kan. Perkara-perkara itu adalah penyakit yang melanda kepada Bani Israel yang kita tidak mahu ulangi pada umat Islam zaman sekarang ya. Itulah kandungan ayat 106 dan ayat 107 itu Allah cakap wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Ya, tidak ada selain daripada Allah yang menjadi pelindung, yang jadi penolong. Pasal kalau Bani Israel ini mereka telah ditolong pada zaman Nabi Musa, ditekan oleh Firaun. Itu cerita mereka. Dan bagi mereka bila bersama dekat Madinah itu sama juga, tidak ada penolong kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Juga mesej untuk kita bahawa tidak ada yang boleh menolong. Kita bercakap tentang COVID-19 Ustaz ya, bercakap tentang ekonomi, tentang nak bina keluarga, tetap ya kita bercakap tentang Allah lah sebagai wali dan Allah lah sebagai sumber pertolongan. Tak ada orang lain boleh tolong. Orang lain, anak kita ke pasangan kita nak tolong macam mana pun kita di sini di dunia dulu Ustaz ya, sebelum kita bercakap di akhirat lagilah, sudah tentu pertolongan Allah itu amat jelas. Jadi disambung pada ayat 108 ya, am turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl ya. Disambung lagi apa penyakit Bani Israel yang tidak mahu ia berulang kepada kita ya. Jadi apakah penyakit itu? Penyakit mempersoalkan Ustaz. Ya, bukan menyoal, mempersoalkan. Ada dua perkara kat situ. Kalau kita menyoal kepada, kalau zaman Nabi itu menyoal Nabi nak tahu, okey. Zaman sekarang saya tanya ustaz-ustaz, sebenarnya kalau dalam ayat ini ustaz, mana perkara yang perlu diberi penekanan? Contohnya kan, kalau kita cakap tentang tajwid itu menyoal. Tapi mempersoal, cara soal pun dah lain ustaz. Ustaz, kalau banyak-banyak ayat ni ustaz, pengalaman ustaz lah kan. Mana yang dia cara bercakap itu pun, bersoal itu pun lain. Jadi ada dua, menyoal ataupun mempersoal.
Jadi di sini dalam ayat 108 ini am turiduna an tasalu rasulakum kama suila Musa min qabl. Apakah kamu nak jadi macam kamu menyoal rasul kamu? Perkataan rasulakum ini Allah nak nak maklumkan pada Bani Israel yang mendengar ini ataupun Yahudi lah ya, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah bukan sekadar rasul orang Arab. Bukan sekadar rasul kepada orang tertentu, tetapi rasul lakum, rasul kamu. Allah nak beritahu mesej itu, ya, mesej itu kama suila Musa min qabl, seperti kamu pernah mempersoalkan kepada Nabi Musa. Dia bila cakap tentang mempersoalkan Nabi Musa, Ustaz, satu yang kita dah tengok sebelum ini, kita cerita pasal nak sembelih lembu, kan. Dia siap tanya itu ini apa sebagainya, bukan tanya nak tahu, tanya itu untuk menyusah-nyusahkan, ya, sehingga kan Nabi Musa je cakap bahawa sekadar bertanya, tetapi dalam surah As-Saff, Ustaz, ya, ada istilah lima tu'dunani, ya, mengapa kamu menyakitiku. Maksudnya bertanya-tanya ini contohnya lah, ya, bagi anak-anak adik-adik lah kat rumah, ya, tanya mak bila mak nak dapat gaji mak, kan. Tanya itu sebenarnya nak tahu ke, nak soal ke ataupun mempersoalkan. Ya, kalau tanya nak tahu, untuk apa tanya soalan itu? Kalau ada manfaat, okey. Tetapi kalau katakan mak bila dapat gaji mak, mengapa gaji mak tu sikit mak? Mengapa mak tak belikan untuk katakan Ahmad, kan, ataupun Ali, mengapa tak belikan untuk saya kereta mainan? Itu bukannya menyoal, itu mempersoalkan. Dan itu bukanlah akhlak yang Allah beritahu dekat sini. Am turiduna an tasalu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Oh, subhanallah, Ustaz, ya. Di sini Allah bila dah cakap tentang soal tadi itu, Allah cakap siapa yang gantikan kufur atas iman, maksudnya soal-soal yang mempersoalkan Nabi, sebenarnya itu adalah akhlak orang-orang yang kufur. Ya, zaman sekarang ni apa? Mempersoalkan mengapa Nabi itu ada janggut. Kan? Mengapa Nabi itu dia buat itu, buat ini? Itu bukan menyoal, itu mempersoalkan. Dan mempersoalkan sesuatu yang diturunkan oleh Allah, ya, ada setengah orang pasal nak tahu, kan. Dia nak tahu mengapa kena berjanggut, kan. Oh, ini adalah sunnah Nabi, dah habis, kan. Tapi kalau mempersoalkan, mengapa tak bela janggut sampai ke sini ke, mengapa tak bina jambang? Kalau orang tak ada janggut, ada satu helai saja, adakah itu mengikut sunnah, kan? Perkara-perkara tersebut adalah perkara yang kita ingin beri perhatian. Itu sebabnya, Ustaz, kita nak memastikan kita pasakkan dalam diri kita agar jangan mempersoalkan, tapi boleh menyoal. Ustaz boleh tolong tak baca ayat 108 ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Okey. Terima kasih Ustaz Fazrul. Kita nak pasakkan lagi ayat supaya betul-betul masuk dalam jiwa kita dan tak jadi seperti orang-orang yang Ustaz sebut tadilah. Persoal dan mempersoalkan, Ya. Satu benda menyoal yang okey, tapi jangan mempersoalkan. Ya. Sebagaimana orang-orang mereka yang Allah Taala sifatkan mereka ni bersoal dengan di luar batasan. Di luar batasan soal untuk nak menghina dan mengejek-ngejek, bukan nak ikut pun. Dia nak mengejek je. Ya, nyusah-nyusahkan orang. Ya, masya-Allah. Okey, kita baca ayat 108. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Surahul Azim ayat 108. Atau kamu hendak meminta kepada rasulmu seperti halnya Musa diminta, disoal, ya, barang siapa mengganti keimanan dengan kekafiran maka sesungguhnya dia telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi bercakap tentang iman ini bukan sekadar iman di sini, tapi dia dijelmakan dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Salah satunya jangan mempersoalkan. Menyoal okey, tapi jangan mempersoalkan. Dalam rumah tangga, Ustaz, ya, kadang-kadang mempersoalkan,
kan? Suami mempersoalkan isteri, isteri mempersoalkan suami. Berbeza dengan menyoal. Kalau mempersoalkan contohnya, abang mengapalah abang ni asyik pergi ke masjid je, itu mempersoalkan. Tapi kalau menyoal, abang nak pergi masjid pukul apa? Nanti saya kejut. Itu okey, ya. Pasal itu adalah untuk menolong lebih banyak kebaikan, tetapi mempersoalkan kerana ada elemen mengejek, menghina ataupun tidak percaya, ya. Perkara-perkara itulah yang kita perlu jaga. Allah cakap bahawa faqad dhalla sawa'as sabil, ini adalah jalan yang buruk, ya, jalan yang buruk. Kerana apa? Kerana mungkinlah tidak sampai kepada kufur akidah, tapi kalau dalam rumah tangga, Ustaz, kalau asyik yang si suami mempersoalkan isteri, kan, si isteri pun mempersoalkan suami, maka berlakulah kekufuran yang si suami tak menghargai si isteri tidak menghargai si suami, kerana kita yakin bahawa kelemahan tetap ada, tetapi kita kena menyokong ke arah keimanan, ya. Kelemahan yang ada itu kita harap Allah ampunkan atas dasar iman tersebut. Jadi itu adalah isi daripada 108, disambung pada ayat 109, wadda kathirum min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, ya. Apa maksudnya? Ramai di kalangan ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, ya, menjadi kafir kembali kerana rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran, ya. Jadi sebenarnya orang ahli kitab ini, Yahudi dan Nasrani ini, mereka kalau boleh nak orang beriman kafir, ya, kufur kepada Allah, mana kembali kepada kekufuran, kembali kepada kekufuran setelah dapat iman. Pasal apa? Pasal mereka ni ada dalam hati mereka namanya hasad. Hasadan. Oh, disebut jelas, Jelas. Hasadan. Ya. Kufur mereka itu kerana ada hasad. Jadi kufaran hasadan itu sebelah-sebelah, Ustaz, ya. Jadi dalam hidup kita, tuan-tuan sekalian, di dalam tahun ini, kalau dalam hati kita itu ada hasad, dia boleh membawa kepada kekufuran. Dia tak boleh tengok orang lebih. Tak boleh tengok orang lebih. Tengok orang lebih saja dia kata, lah pakai kereta, dah tak sampai 3 bulan kena tarik tu. Mula-mula dia hasad, tapi akhirnya dia tidak bersyukur bahawa kawannya dapat nikmat, dan akhirnya apa kesan? Kesannya dia pun nanti akan rasa, boleh ke saya dapat kejayaan dalam hidup saya? Dia tak rasa bahawa Allah yang sama yang bagi pada kawan itu boleh bagi kepada dia. Jadi Bani Israel ataupun Yahudi ini, dia tak suka, kita dah belajar dalam ayat 105 bahawa mereka tak nak orang lain dapat lebih daripada mereka. Ya, itu penyakit zaman berzaman. Jadi dalam hal ini Allah cakap apa? Kerana rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Subhanallah, Ustaz, ya. Hasad itu satu kan, membawa pada kufur tadi, tapi lebih daripada itu ialah mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Bila datang kebenaran, orang yang dapat lagi penjelasan, rupa-rupanya orang itu lebih mudah untuk hasad. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan makin baca Al-Quran ini, tuan-tuan dapat lebih banyak kebenaran. Kita kena jaga hati ini. Pasal bila dapat kebenaran, kita akan ada cakap apa? Orang sana tu tak betul. Itu satu. Tapi yang keduanya, mengapa orang sana itu yang membawa kebenaran, dia diikuti lebih daripada ikut saya? Itu cabaranlah, ya, penceramah macam saya, ya, Ustaz, ya. Orang-orang yang jadi pemimpin, dia akan mempersoalkan mengapa orang lain dapat lebih follower dekat Facebook, dekat Instagram. Dia kalau tak jaga hati ini, dia akan ada hasad, dan hasad boleh membawa kepada kekufuran, ya. Dan lebih daripada itu, bagaimana nak menghadapi? Ini teknik menghadapi orang-orang begini dalam hidup kita. Adakah kita kena balas balik dengan hasad? Allah kata fa'fu wasfahu. Maafkanlah mereka dan berlapang dadalah dengan mereka. Wasfahu ni daripada perkataan safhah, Ustaz, ya, macam ini. Kita lapisan ataupun halaman baru. Jadi kita pergi kepada bahagian yang seterusnya, ya. Jadi kita pun nak bergerak pada seterusnya lah, Ustaz, ya. Dalam hidup kita ni memang kita kena maafkan dan move on. Dan apakah cara kita move on? Jangan terlampau kisah sangat pada perkara ini. Nanti kita akan tengok macam mana kita nak kuat, ya, nak kuat dalam perkara di sini, ya. Sebabnya sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita nak tengok perkataan penting kita pada hari ini. Perkataan kita pada hari ini adalah basara, ya, basara, iaitu
berulang dalam al-Quran sebanyak 148 kali, ya. Dan maksud basara ini apa? Basir. Kita akan lihat pada ayat 109 selepas rehat nanti. Tapi nak ceritanya apa? Basara ini ada kaitan dengan basir, Allah melihat satu, dan dalam diri kita, kalau kita nak beragama, kita bukan sekadar apa istilahnya Ustaz, membabi buta, kan, bukan iman yang sembrono, tetapi kita hendaklah berasaskan kepada basirah. Basirah mata ke? Bukan, tetapi berdasarkan pada mata hati yang betul-betul nampak, dan kita tahu bahawa Allah akan jaga kita walaupun ada orang dengki, ya. Adakah orang dengki lebih kuat daripada Allah? Sudah tentu jawapannya Allah lebih kuat. Macam mana kita nak tahu, nak lindungi diri kita betul-betul daripada orang yang hasad, orang yang kufur, orang yang sentiasa tak puas hati dengan kita? Kita akan ikuti sebentar lagi. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. InsyaAllah. Kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal, Ustaz, ya. Alhamdulillah kita menyambung balik agar kita, dan menarik apa yang kita bincangkan sebentar tadi, ya, tentang peristiwa Bani Israel ini. Amalan ataupun apa tindakan mereka itu bukan biasa-biasa, ya, dan bukanlah terasing daripada diri kita, tuan-tuan, kita pada hari ini yang membacanya. Ia amat dekat, dan inilah betapa Allah amat sayang kepada kita. Allah tidak mahu nikmat yang Allah berikan, hadiah Allah berikan ini, Ustaznya, diberikan pada kita, tetapi kita buang dan digantikan dengan orang lain. Jadi insya-Allah kita akan menyambung, tapi sebelum itu kita nak melihat tajwid kita pada hari ini. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Baiklah, untuk segmen tajwid kita mengambil masa sedikit untuk mempelajari ilmu tajwid, dan hari ini kita masih lagi membicarakan tentang kesalahan baca Al-Quran yang mana terbagi pada dua. Kita dah jelas kesalahan jali ataupun lahan. Kesalahan dalam ilmu tajwid disebut lahan. Lahanun jali, kesalahan yang jelas, dan kita masih lagi membicarakan tentang kesalahan yang khafi, iaitu kesalahan yang kecil. Okey. Iaitu kesalahan yang contoh kesalahan khafi ialah antaranya menambahkan ataupun mengurangkan kadar bacaan mat pada satu bacaan. Itu termasuk dalam kadar ataupun kesalahan yang kecil. Contoh, minas samaa'i maa'a dibaca 4 ataupun 5 harakat. Walau dhallin dibaca 6 harakat. Kalau orang membacanya dengan 2 ataupun 3 harakat, ia tidaklah sampai mengubah makna. Dia tak melubahkan lafaz tersebut, maknanya kesalahan-kesalahan yang kecil. Tapi kalau dielakkan, ditinggalkan, maka lebih afdal, maka lebih baiklah, kerana tak sama orang yang berusaha membacanya seperti mana ia diturunkan. Ulama letakkan kaedah-kaedahnya. Kita baca minas samaa'i maa'a, walaupun nampak pada logik akalnya lah kurang sikit je, 1 harakat je, 2 harakat, tapi tak sama. Kita belajar untuk menyebut kalamullah dengan sempurna sebagaimana ia diturunkan, tak sama dengan orang yang baca, mungkin dia sebab tak belajar, dia baca 2 ataupun 3 harakat. Ia tidak berubah makna kerana ia kesalahan yang tersembunyi, yang kecil, tapi makam tak sama. Guru saya pernah sebut dulu, orang yang baca panjang, berusaha untuk memanjangkan suara itu kalamullah, takkan sama pahala dengan orang-orang yang membacanya dengan tidak sampai harakat-harakatnya. Dari sudut akalnya, logiknya begitu. Maka ia termasuk sebagai kesalahan yang khafi, kesalahan yang kecil, tidak berubah makna, tidak berubah lafaz. Itu contoh-contoh pada hari ini. Baik, alhamdulillah kita mempelajari tajwid lahnul khafi tadi, ya, iaitu kesalahan yang kecil, tapi kita cuba jugalah buat yang terbaik. Kerana apa? Kerana ini sebagai adab kita, ya, bersama betul. Dengan hadiah. Ya, kalau orang bagi hadiah tu, walaupun satu ikatan ke sampul itu dibuka elok-elok, ya, dan hargai pada apa sahaja yang diberikan, tulisannya, Ustaz, ya, disimpan elok-elok, maka inilah yang kita manifestasikan dalam hidup kita dengan tajwid bacaan kita. Baik. Alhamdulillah kita teruskan, Ustaz. Kalau tadi kita ayat 106 hingga ayat 109 bersama tuan-tuan yang berada di rumah, kita nak menyambung ayat 110 hingga 112, cerita tentang bagaimana kita nak menghadapi orang yang hasad, orang yang dengki, yang kufur,
yang tak puas hati kalau kita dapat kelebihan ini. Jom kita baca Ustaz ya. Silakan. Ayat seterusnya, bagaimana kita nak menghadapi golongan tadi. Betul. Saya tertarik Ustaz pada ayat yang terakhir kita baca 109, fa'fu wasfahu. Allah sebut kepada maafkanlah mereka dan berlapang dadalah mereka. Maknanya kita ni jangan balas kedengkian dengan kedengkian juga. Jangan kita balas keburukan yang orang buat kepada kita dengan keburukan. Indahnya Islam. Betul. Jangan balas keburukan dengan keburukan juga, tapi balaslah dengan positif. Balaslah dengan kebaikan mudah-mudahan. Okey, kita sambung bacaan kita 110 hingga 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, ini ayat 110 sahaja sehingga ayat yang ke-112. Ini adalah jawapan Allah. Allah berikan, pasal kita mungkin akan bimbang ya, mereka ni akan buat konspirasi teori ya, mereka akan mewujudkan itu ini, akan merosakkan dunia, dan memang pun ada idea-idea ini yang tersebar di kalangan umat Islam bahawa Bani Israel ini zaman sekarang pun dia akan buat itu ini apa sebagainya kerana ada hasad kufar dan mereka tak puas hati dengan orang-orang yang beriman. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi dan juga dia berlaku pada zaman ini. Allah bawakan kepada kita apakah ubatnya ya, agar kita terlindung, agar kita ini don't worry. Okey. So apakah yang perlu kita buat? Wa aqimus solah. Dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah ya. Untuk Bani Israel ini mereka pun ada wa aqimus solah wa atuz zakah dalam Taurat mereka ya. Dalam kita bercakap tentang mereka ini hasad dan sebagainya, kita fokus kepada apa? Buat baik dengan Allah, namanya solat. Dan buat baik sesama manusia, namanya apa? Zakat. Infak sebagainya. Diwakilkan oleh zakat. Maksudnya salah satu daripada infak yang wajib iaitu zakat. Kalau dua perkara ini kita buat, kita akan membina hubungan dengan Allah yang amat bagus, dan kemudian kita bina hubungan pembersihan harta kita yang amat bagus. Ini Allah nyatakan apa? Ini tuqaddimu li anfusikum. Ini adalah sesuatu yang kamu persembahkan. Maksudnya dia sebagai satu istilahnya apa, seperti kalau kita ada duit tu kita simpan dalam bank, maka solat dan zakat ini kita sebenarnya simpan dalam akaun di mana kita akan pasti dapat tajiduhu indallah, akan dapat kebaikan, khairin min khairin tajiduhu indallah, confirm dapat. Simpan duit di dunia ini Ustaz, kadang-kadang kalau masuk saham ke apa ke, mungkin untung mungkin rugi. Tetapi bila kita bercakap tentang solat, kita ambil masa untuk dirikan solat, ambil harta kita, kita tunaikan zakat. Tak ada zakat, kita cuba usahakan agar satu hari nanti kita bayar zakat harta, zakat perniagaan dan sebagainya. Bila kita fokus perkara ini,
Allah akan bantu kita. Tidak mungkin orang-orang yang Bani Israel tadi ataupun orang yang dengki di sekitar kita, ya, kalau tuan-tuan katakanlah di pejabat ada orang dengki pasal saya akan naik pangkat ke apa ke, teruskan membina hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Maksudnya kalau kita buat perkara ini, insya-Allah Allah akan beri ganjaran, innallaha bima ta'maluna basir. Perkataan yang kita dah belajar tadi, sesungguhnya Allah memerhati apa? Allah tak perhatikan pada orang yang hasad, Allah perhatikan kita. Dan kalau ayah nampak anaknya depan mata kena buli, ustaz ya. Kena buli, anaknya kena buli depan mata, adakah ayah yang kasih sayang, yang amat prihatin akan biarkan? Tidak, dia mesti buat sesuatu kan. Malah ini lebih daripada itu, Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nampak kita. Kalau kita memang bersungguh-sungguh fokus solat dan juga zakat, tolong manusia, Allah takkan biarkan kita. Allah akan jaga kita, Allah akan lindungi kita, dan Allah akan beri ganjaran yang amat besar. Itu disambung pada ayat 111, waqalu, kembali balik, ya, kembali balik iaitu apa? Mereka berkata, siapa berkata? Orang Yahudi dan Nasrani cakap tidak mungkin masuk syurga kecuali orang Yahudi. Dia cakap orang Yahudi masuk syurga ataupun Nasrani. Ya, dia ada ayat lain nanti kita jumpa bahawa sebenarnya yang Yahudi cakap Yahudi yang dapat, dan Nasrani cakap dia yang dapat. Apa sebenarnya yang boleh kita belajar kat sini? Sebenarnya Allah cakap tilka amaniyuhum. Kita dah belajar sebelum ini, iaitu ini adalah angan-angan kosong semata-mata, cakap kosong. Pelajaran untuk kita yang beragama Islam pun sama juga. Kita tidak boleh cakap kita okey akan masuk syurga kerana IC kita Islam, bukan sekadar itu, tetapi lebih daripada itu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu yang akan membantu. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Di hujung itu Allah cakap kepada Nabi, katakan pada mereka kalau betul apa yang kamu cakap itu, datangkan burhan. Apa maksud burhan? Bukti yang nyata. Ya, Quran ini sebagai huda, hidayah, kemudian dia juga sebagai penerangan, dia juga sebagai pemisah di antara yang hak dan yang batil, tapi Quran ini juga sebagai burhan, sebagai bukti yang nyata yang tidak boleh ditolak oleh siapa-siapa, seperti terangnya cahaya matahari. Jadi bila bercakap tentang datangkan burhan ini, ustaz ya, sebenarnya ini memberi mesej kepada siapa? Pada kita juga. Maksudnya orang Islam kena ada burhan, bukti yang nyata. Betul ke saya akan masuk syurga? Nak masuk syurga ni apakah yang Allah cakap dalam Quran? Kalau kita kata orang Islam masuk syurga, dia tak tahu pun apa yang ada dalam Quran, apatah lagi nak beramal dengan Quran, maksudnya takut kita pun jadi seperti orang Yahudi Nasrani yang kata kita dah Yahudi, kita masuk syurga kot. Angan-angan kosong Angan-angan kosong. Angan saja. Tak buat apa-apa, asalkan lahir dalam keadaan Yahudi Nasrani terus masuk syurga. Ya. Perkara itu berlaku pada umat Islam juga, kecuali apabila kita membaca burhan, kita membaca Al-Quran ini, barulah kita dapat pelajaran. Jadi itu sebabnya kita nak pastikan kita jangan jadi begitu. Kita nak ulang balik ustaz ya. Ayat 111 ini untuk pastikan kita tidak lupa, jangan claim kita ni confirm masuk syurga kecuali bersungguh-sungguh. Betul ustaz. Baca, faham dan mengamalkan isi kandungan apa yang kita ada Al-Quran ini. Sila ustaz, kita Ayat ulang bersama. 111 Ayat 111. Sama dengan kita tuan-tuan. jelas faham ustaz Fazrul sebut. Maknanya saya faham nak masuk syurga ini kena ikut kehendak Allah, bukan ikut kehendak kita. Betul. Kalau ikut kehendak kita, macam-macam kita buat. Maknanya kita ikutlah kehendak Allah, kita akan menjadi orang berjaya. Jangan ikut kehendak diri kita sendiri. 111. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق الله العظيم.
Surahul Azim. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Kita tidak mahu berangan-angan juga. Kita lahir Islam saja confirm terus ke syurga. Nanti kita cakap kamu ni tak masuk syurga tapi perangai lebih kurang sama, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Apatah lagi Yahudi Nasrani ini melakukan kufar, melakukan kufur, melakukan hasad. Tetapi Allah cakap apa? Diajarkan pada Nabi, katakanlah, ya, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Jadi bila Nabi diseru begitu, Nabi kena hadir dengan burhan, dengan bukti yang nyata. Jadi bila bukti yang nyata, nanti orang Yahudi Nasrani akan tanya kepada Nabi, kepada orang beriman pada zaman Nabi. Pada zaman ini kalau kita dah cakap begini, datangkan bukti, kita kena fahamlah bukti, Ustaz. Ya. Nanti orang Yahudi Nasrani buat website macam-macam, tulis itu ini, lepas tu kita kata orang Yahudi ni memang sesat dan dia ni nak mempersoalkan Quran, nak apa sebagainya. Lepas tu kita kata mereka sesat. Padahal kita sendiri tak tahu kat mana ayat yang itu berlaku pada saya lah, Ustaz. Dulu ketika di luar negara, peristiwa September 11 tu, orang Yahudi Nasrani datang ke Islamic Center itu, dia tanya Muslim are terrorist, dia kata. Kan? Jadi saya kata tak, kan? Dan kemudian dia kata yes, ada dalam surah apa, surah At-Taubah, dalam surah Muhammad, dalam surah ini. Dia datangkan bukti. Dia datangkan bukti. Dalil. Okey. Saya pun jam, Ustaz, waktu tu. Waktu tu tak belajar lagi lah tadabbur ini apa sebagainya. Jadi saya fikir-fikir balik, mungkin inilah mesej Allah berikan pada saya walaupun belajar dalam bahagian engineering. Kena ambil juga bahasa Arab, ya. Pasal apa datang ke US itu bukan sekadar untuk ambil ilmu itu sahaja, tetapi sebenarnya juga untuk menyampaikan burhan, ya. So saya terdiamlah waktu tu, terdiam, dan lepas itulah saya berazam saya mesti cari jawapan ini, ya. Kerana bila saya tanya beberapa orang lain, kawan-kawan yang pergi ke negara-negara yang barat ini, ya, walaupun ada yang hafaz Quran, Ustaz, ya, tapi sebenarnya bila kena tanya, kena attack begitu, kadang-kadang jam begitu saja. Padahal Allah dah beritahu dekat sini, kalau katakan mereka kata cita-cita masuk syurga tak betul, apa buktinya? Buktinya apa? Dalilnya macam mana? Dan inilah seruan bagi tuan-tuan yang berada dekat rumah, kita belajar sedikit-sedikit ini agar kita kuat burhan ini dalam diri kita, agar ia menerangi seperti cahaya matahari. Ya, bila cahaya matahari itu ada lampu begini, bila matahari kita buka kawasan ini, lampu kecil-kecil ini semua dah tak berperanan dah, Ustaz. Ya, lampu kecil-kecil ini berperanan hanya bila tak ada cahaya matahari. Tapi bila kita dah ada idea-idea yang hebat, bila datang Al-Quran akan makan segala idea tersebut, dan kita rasa wah, inilah caranya. Dan Allah sambung pada ayat yang ke-112, bala, yang sebenar-benarnya masuk syurga siapa? Yang menyerah diri wajhahu lillah. Itu jawapannya lah, ya. Jawapannya tu Allah bagi jawapan, Ustaz, ya. Tak ada pula nak kena kaji yang seterusnya, terus dapat jawapan. Yang menyerah diri wajhahu lillah. Apa maksud wajhahu lillah? Menghadapkan dirinya kepada Allah. Salah satu daripada perkara ini ialah ketika kita sujud itu tanda kita ini menyerah diri pada Allah. Pasal orang Bani Israel ataupun Yahudi ini, Ustaz, ya, apa yang berlaku kalau kita tengok sekarang, kalau Ustaz pagi tadi saya sempat tengok YouTube macam mana mereka sembahyang. Dia kalau yang agak original itu mereka masih lagi ada sujud. Tapi kebanyakan Yahudi dan Nasrani dia berdiri saja, berdiri. Paling hebat pun dia macam tu saja. Ya, jadi sujud dah tak ada. Sujud dah tak ada. Jadi Allah cakap, kalau betul-betul kamu ini betul-betul nak masuk syurga, kamu kena sujud menghadapkan wajah dan meletakkan wajah kamu kepada Allah. Yang pertama, wa huwa muhsin, kamu buat yang terbaik, buat baik, bukannya dengki dengan orang ataupun tak puas hati dengan nikmat yang datang daripada Allah. Falahu ajruhu inda rabbih, dan amat menarik perkataan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, ayat ini kita dah belajar pada halaman nombor 7 ayat 38, Ustaz, ya. Bila bercakap tentang apakah yang berlaku kepada orang-orang yang sentiasa menyerah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada ketakutan, tidak ada sedih. Tidak ada ketakutan, tidak ada sedih. Yang saya nak ulang balik pada tuan-tuan, kita dah belajar sebelum ni, wala khaufun alaihim, bukan wala yakhaf, wala khaufun alaihim. Mungkin katakan si anak, ya, si anak itu dia mungkin bercakap tentang ada longkang lah, sebagai satu perumpamaan, kan. Dia mungkin tak takut longkang tersebut,
Ya, dia tak takut longkang tersebut terjatuh ke nanti patah tangan apa sebagainya. Tetapi bila Allah cakap wala khaufun alaihim, tidak ada bimbang takut ke atasnya, maksudnya Allah dah lindungi dia awal-awal lagi dah bahawa anak ini tidak akan jatuh ke dalam longkang. Bagi kita maksudnya apa? Bila Allah cakap wala khaufun alaihim, kita ulang balik apa yang kita dah belajar. Bila diberitahu kita menyerah diri, banyak solat, banyak zakat, Allah akan beri protection, perlindungan kepada kita alaihim. Kita masih ada takut, kita ada yakhaf, kita masih takut bimbang, gaji saya macam mana, ekonomi Malaysia macam mana, kita ada bimbang. Itu yakhaf. Tapi wala khaufun alaihim, Allah akan lindungi daripada perkara mara bahaya yang kita tak sedar. Itu maksudnya alaihim, ke atas mereka. Subhanallah, ini adalah salah satu bagaimana uslub dalam Al-Quran, pendekatan dalam Al-Quran, sehingga kan ayat ini menyebabkan kita akan rasa di dunia kita dilindungi oleh Allah, di akhirat kita dilindungi oleh Allah, walaupun ada bimbang tetapi Allah akan bantu kita. Kita membawa kepada 3 sinopsis kita pada hari ini. Mari sama-sama kita lihat tuan-tuan. Yang pertama, apakah sinopsis kita? Dalam kita membaca halaman 17 ini, elakkan hasad dalam hal, terutama hal beragama. Ya, walaupun kita tahu bahawa hasad ini boleh dalam bentuk harta dan sebagainya, tapi rupa-rupanya hal agama hasadnya itu lebih lagi. Ya, lebih lagi berlaku. Orang boleh berbunuhan kerana agama. Maksudnya yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin ganjaran terbaik, jangan minta ganjaran daripada manusia, ya, tetapi kita mula bertanya, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah lebih solid, lebih mantap untuk kita. Dan yang ketiganya, setiap hujah, ya, yang kita bawakan, setiap idea yang kita bawakan dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, perlu ada asas ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar amaniyuhum, bukan sekadar angan-angan kosong, ya, ataupun omong-omong kosong. Ini membawa kita kepada doa kita agar Allah pelihara kita, memimpin hidayah dan jaga hati kita daripada hasad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkaulah segala kepujian, ya Allah. Engkaulah yang menjadi Raja, yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya Allah. Engkaulah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, ya Allah. Engkaulah yang Tuhan yang maha berkuasa lagi maha perkasa, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam menghadapi ujian ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk kami beramal dengan isi kandungan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kepada kami kekufuran, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kekufuran sebagai perkara yang paling kami benci dalam hati kami ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kekufuran sebagai perkara yang paling kami benci dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, ya Allah, janganlah kau palingkan hati kami setelah kami mendapat hidayah, ya Allah. Ya Allah, kurniakan rahmat daripada sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada musuh-musuh yang inginkan kami kembali kepada kekufuran, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada musuh-musuh kami yang dengki kepada kami, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada musuh-musuh yang ingin kami kembali kepada kekufuran, ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, ya Allah, tetapkanlah hati-hati kami di atas agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah hati-hati kami ini di atas ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat yang dengki, hasad, dengki dan sebagainya, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada penyakit-penyakit hati yang merosakkan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, memimpin untuk doa kita pada hari ini. Kita berdoa agar beberapa ayat yang kita baca dalam halaman yang ke-17 ini memberi kesan kepada hati kita, menjadi hidayah. Ia juga menjadi nasihat kepada kita daripada Allah, mir rabbikum, menjadi penawar kepada kita ya. Ia menjadi petunjuk dan juga menjadi rahmah. Bagaimana kita nak mendapat kasih sayang Allah SWT? Tadi tuan-tuan dengar, tuan-tuan diam, tuan-tuan dapat rahmah insya-Allah. Apatah lagi apabila kita mohon sebentar tadi ya, kita mohon daripada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah ya. Kita mohon daripada Allah rahmah, mohon ditunjukkan urusan-urusan kita min amrina pada jalan yang rasyada ya, jalan yang lurus, yang betul-betul berasaskan pada panduan yang kita baca pada hari ini. Tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian, bercakap tentang panduan inilah yang kita ingin sama-sama kongsikan ya. Terus semangat untuk kita berkongsi ini salah satu kempen yang terus berjalan di mana tuan-tuan juga boleh bekerjasama berganding bahu wakaf untuk ummah. Inilah satu usaha yang terus kita akan kempenkan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ini adalah ummah ya, kita sebagai satu ummah tidak mahu sekadar hidayah cahaya ini sampai kepada orang tertentu sahaja, tapi kita mahu sampaikan burhan ini yang kita belajar tadi, burhan cahaya seperti mentari ini sampai kepada Amerika, kepada China, kepada seluruh dunia, kepada saudara-saudara kita, kawan-kawan terdekat kita, sanak saudara. Terus mereka rasakan, wah, rupa-rupanya selama ini ada lampu Kalimantan ataupun pendaflor semata-mata, tapi bila membaca Al-Quran dapat cahaya matahari. Dan inilah yang kita ingin sampaikan di Balai Polis, di pusat komuniti wakaf untuk ummah. Selain daripada itu, tuan-tuan juga dijemput untuk bersahabah ya. Kita bersama dalam Sahabah Al-Quran. Kita ada platform rasmi ya. Setakat ini Sahabah Al-Quran ini di My Quran Time Official, itu di YouTube. Kemudian di Facebook Sahabah Al-Quran, dan kemudian My Quran Time, dan juga My Quran Time Official di Instagram. Ada 3 platform di situ yang saya jemput pada tuan-tuan. Boleh subscribe, boleh langgan ataupun join kerana kita ingin berkongsi ya. Tuan-tuan ada nota, ada nak tanya soalan, ingin berinteraksi dengan Ustaz Tirmizi Ustaz ya, ataupun lebih ramai lagi panel-panel yang mungkin tidak di sini, tidak bersiaran, tetapi mereka juga ya adalah rujukan penting cahaya dalam masyarakat kita yang kita ingin bersahabah atas dasar Al-Quran. InsyaAllah kita bertemu lagi ulangan kita pada jam 5 petang pada hari ini, dan juga pada 10 malam dan juga 6 pagi besok ya. Awal-awal pagi selepas solat subuh itu tuan-tuan nak ulang kaji balik, kemaskan nota dan sebagainya, silakan. Dan insya-Allah kita akan menyambung pada halaman 18 hari esok jam 12 tengah hari insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Assalamualaikum.